Dengar tu kejap. Buka topi, buka mask. Okey, cakap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, first of all, kita orang minta maaf bagi pihak kami sebab apa yang terjadi sebelum ni. So, lepas ni kami akan bagi penerangan atau statement. Kami akan bagi penerangan macam mana kami akan buat pembayaran balik kepada korang seorang-seorang lah. Kita akan bagi semua. Kami akan bagi pembayaran tanpa kurang satu sen pula. So, yelah. So, apa-apa sekarang kita akan panggil permohonan maaf. Korang dengar tak permohonan maaf daripada dia? Tak dengar. Pertama sekali, saya ingin memohon maaf kepada semua pemohon-pemohon atas apa yang berlaku sebelum-sebelum ni sampai ke hari ini. So, bagi pihak kami, saya minta sama korang untuk kami membuat pembayaran kepada semua pemohon-pemohon. Betul tidak? Tak tahu. Kedua ni. Memang tak dengar apa-apa lah. Memang tak dengar. Tak dengar langsung. Diam. Dengar. Buka lah mask. Lagi baik. Lagi baik. Okey. Dengar ni yang saya cakap Kalau boleh berada ni cakap awak dengar sebab banyak input-input yang dia akan bagi. Okey, kita cerita kat sini. Duit abang ni, duit akak ni, duit kakak ni semua telah diserah pada dia. Jadi, komisen yang dia ambil agak besar. Komisen adalah setiap brother ni, kakak ni dengan kakak ni. Jadi, korang kena dengar. Kalau korang tak dengar, korang terlepas sikit, benda ni akan jadi bunyi lain. Korang faham semua? Brother ni boleh dikategorikan sebagai master. Yang ini adalah dia punya anak-anak ikan lah. Macam tu. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Saya Muhammad Syah Amirul, yang mana wakil daripada pihak-pihak ejen yang dah berurusan dengan pihak pemohon untuk skim perumahan ni lah. Jadi saya minta kerjasama daripada semua pihak. Sekiranya ada pertanyaan, boleh diajukan pada saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab apa yang sepatutnya. Cuma input yang saya akan keluarkan statement pada hari ini, saya akan bacakan pada semua supayanya jelas dan nyata. Boleh terima Boleh dengar bahagian belakang? Baik, okey. Saya minta maaf sebelum tu, saya minta maaf daripada pihak saya juga, yang mana saya tak pasti keadaan yang sebenarnya berlaku antara ejen kepada pihak pemohon. Jadi yang mana yang saya boleh katakan, yang mana yang saya boleh wakilkan pada hari ini, yang saya akan jelaskan beberapa isu yang mana yang telah diketengahkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Isu pembatalan permohonan perumahan mampu milik. Okey, kat sini saya akan bacakan beberapa statement yang telah dikeluarkan secara tak rasmi oleh pihak lawyer.
Cuma saya akan bacakan sebelum saya buat pengesahan kepada pihak yang berkaitan lah Okey. Merujuk kepada perkara di atas, saya sedia maklum pembatalan dari pihak ejen yang bertanggungjawab menguruskan individu-individu yang memohon perumahan mampu milik serta yang berkaitan. Sehubungan dengan itu, urusan yang telah dijalankan, saya telah berurusan bersama ejen yang menguruskan hal berkaitan iaitu penama Kamilah. Segala urusan berkaitan wang yang diberikan adalah melalui sistem atas talian, online transaction serta segala bukti pembayaran tertera di dalam bank akaun peribadi saya yang menerima. Selain itu, saya juga memaklumkan bahawa nilai bayaran yang diminta adalah minimum RM1,500 serta nilai tertinggi adalah RM3,000 untuk satu pemohon mengikut permohonan yang diajukan. Sebut harga ini saya telah sebutkan kepada ejen penama Kamilah yang mana ejen tersebut yang menguruskan urusan bersama pihak pemohon. Saya juga difahamkan terdapat juga beberapa ejen-ejen lain yang bertindak menguruskan hal berkaitan kepada pihak pemohon tanpa pengetahuan saya. Justru itu, saya meminta pihak pemohon menghubungi kembali pihak ejen yang menguruskan permohonan anda. Sedia maklum juga, saya telah berurusan dengan pihak bank berkaitan bagi mengeluarkan balik penyata akaun peribadi saya bagi menyemak pembayaran dan penerimaan jumlah wang dari pihak ejen. Ianya memakan masa selama 21 hari dari tempoh yang dimohon. Pada hari ini juga saya akan menghantar permohonan tersebut kepada pihak bank berkaitan bagi memudahkan urusan pengiraan semula jumlah deposit yang telah didepositkan. Bukti untuk permohonan statement bank daripada CIMB Bank, iaitu bank peribadi saya lah yang mana saya mohon bermula 7 hari bulan 5. Sepatutnya hari ini saya akan buat penghantaran. Jadi saya akan buat penghantaran selepas pada press conference hari ini lah Sehubungan dengan itu, saya juga telah menerima maklum balas dari pihak berkenaan berhubung isu pembatalan perumahan mampu milik ini. Segala urusan pembayaran kembali akan dilakukan oleh pihak berkaitan kepada saya dan akan membuat pembayaran kembali kepada ejen yang telah berurusan dengan saya, iaitu penama Kamilah, secara atas talian iaitu online banking bersama bukti dan saksi peguam yang akan dilantik bagi mengelak berlakunya hal-hal di kemudian hari dari individu-individu yang terlibat. Pembayaran kepada pemohon pula difahamkan akan dilakukan oleh ejen penama Kamilah, di mana yang menguruskan pembayaran mengikut batch yang telah disusun. Di sini juga saya ingin menjelaskan pembayaran berperingkat ini dilakukan bermula 26 Jun 2023 atas kerana pembayaran yang diterima juga dilakukan secara berperingkat. Pihak saya menghormati keputusan yang diberi pihak berkaitan berhubung isu pembatalan serta pengembalian wang deposit yang telah dilakukan oleh individu-individu pemohon bagi mengelak segala masalah di kemudian hari. Tempoh tamat pembayaran balik deposit ini adalah November 2023 kepada 10 batch pemohon bersamaan 565 pemohon. Bagi menjamin penuh pemulangan deposit ini dilakukan, saya akan sediakan satu invoice bersaksikan peguam yang dilantik serta pejabat Pesuruhjaya Sumpah di mana sekiranya bermula 26 Jun 2023 pembayaran tidak diterima dalam tempoh 7 hari waktu bekerja kepada pihak kami tanpa alasan yang kukuh, maka pihak saya sedia menerima dan akan mendakwa pihak berkaitan ke muka pengadilan. Isu pembatalan ini telah kami ketengahkan daripada awal pembabitan dan hanya mendapat jawapan yang penuh pembatalan baru-baru ini setelah mengalami beberapa isu miscommunication bersama pihak ejen. Pihak saya memohon maaf atas beberapa perkara yang berlaku dan akan terus memastikan pemulangan deposit ini berjalan seperti yang telah ditetapkan. Selepas daripada sebutan kenyataan yang berlaku pada hari ini, saya juga akan melakukan satu cover report iaitu report polis bagi kesahihan kenyataan ini serta untuk keselamatan diri saya dan pihak ejen
dalam tempoh pembayaran balik selesai agar tiada perkara ataupun isu yang tidak diingini berlaku di kemudian hari. Saya memohon kerjasama semua pihak agar bekerjasama dalam isu pembatalan serta pembayaran balik deposit individu-individu pemohon. Sekali lagi saya memohon maaf atas segala isu yang terjadi dari pihak saya serta yang terlibat. Jadi di mana ada satu poin yang saya akan membawa statement ini untuk kesahihan kepada pihak berkuasa untuk penentuan kesahihan, yang mana saya akan buat satu laporan polis. Saya juga akan hantar kepada pihak semboyan sebagai satu kopi yang mana kenyataan dan statement yang telah saya keluarkan pada hari ini kita telah mendapat persetujuan dan kesahihan daripada pihak polis di Raja Malaysia. Ada soalan? Okey, ada siapa yang nak tanya soalan? Seorang-seorang supaya dengar. Ada siapa-siapa tanya? Okey, bangun. Seorang-seorang bangun. Okey. Okey. Dari statement abang yang panjang, sebab kami kat sini tak ada seorang pun yang declare untuk pembatalan permohonan. Okey. Kalau dah ikut statement A to Z pembatalan permohonan, itu maknanya kat sini tak salahkan seorang ke buat pembatalan ataupun memang tak mengaku buat penipuan. Macam mana? Okey, saya jawab untuk soalan abang ni. Okey. Jadi isu ni sebenarnya yang mana pihak saya sendiri dapat tahu yang saya akan menjawab soalan abang ni, kami tak tetapkan untuk pembatalan, tetapi daripada beberapa isu yang telah kami terima bagi menjaga pihak-pihak yang berkaitan, kami menerima sebagai ianya adalah pembatalan daripada pihak yang tertentu lah. Jadi isu pengembalian wang deposit ini kita ibaratkan sebagai pembatalan daripada pihak pemohon dan juga ejen, yang mana kami saya sendiri dapat tahu daripada pihak ejen. Saya harap jawapan ni dapat jawab soalan abang. Pembatalan tu nak settle daripada scam ke apa? Macam mana? Nak elak daripada scam ke apa? Okey, saya jawab soalan abang insya-Allah. Okey, jadi saya sebagai yang mana saya sebutkan tadi, saya tak boleh katakan hal sebegini sebagai penipuan kepada pihak pemohon. Saya tak boleh keluarkan satu statement yang mana seperti mana abang katakan tadi lah. Jadi that's why saya keluarkan statement pada hari ini dan kesahihannya saya akan buat satu laporan cover report daripada pihak polis dan kami akan hantar juga kepada pihak semboyan, yang mana pihak semboyan juga akan inform kembali kepada pihak pemohon yang mana dah buat aduan kepada pihak semboyan. Saya harap jawapan ni akan menjawab soalan abang tadi. Okay, lagi nak tanya? Okey, bangun bang, bangun. Tak, yang benda ni wujud ke tak wujud? Okey, saya jawab. Nak tahu benda tu wujud tak wujud. Sebab orang asyik makan komisen hasil je. Okey, jadi saya jawab soalan abang ni yang mana persoalan adalah wujud ataupun tidak wujud. Okey. Selagi mana kami pada pihak saya nak mengatakan benda ni wujud ke tidak, dapat yang kunci daripada pihak kami kepada pihak pemohon masih tak dapat jawapan betul. Jadi pihak pemohon boleh mengatakan benda Tak ni wujud tidak wujud. lah. Okey. Jadi Tak bagi wujud. pada pihak saya, Betul selagi benda ni tak dapat kunci, jadi kita tak ada nak mengatakan pihak sama ada penipuan ataupun tidak. Sebab tu kami memberi kerjasama daripada pihak kami untuk buat pemulangan tadi. Ya, seperti mana yang telah diminta oleh orang ramai. Sebab kita tak dapat black and white tau. Siapa lagi ada kereta? Tak apa, saya pergi jumpa sekejap. Macam mana? Tadi bisa tetap nak buat kabel depot untuk melindungi diri saya sendiri. Bagaimana pula pihak pemohon ni, adakah dokumen-dokumen kita ni selepas benda ni berlaku selesai, adakah tak disalahgunakan dokumen-dokumen kita ni? Apa satu jaminan itu? Alright, okey, saya betulkan balik kenyataan abang ni, yang mana statement yang telah saya sebutkan tadi. Satu, report polis akan saya lakukan untuk kesahihan statement yang telah saya keluarkan pada hari ini kepada pihak yang ada dekat depan saya, dan juga keselamatan untuk diri saya dan juga pihak-pihak ejen sewaktu tempoh pemulangan deposit dilakukan. Saya minta maaf bang. Macam ni, untuk sekarang ni report yang abang akan buat hari ni untuk mengesahkan statement yang saya baca tadi. Okey, kalau mengesahkan statement yang abang tulis kat situ, menunjukkan abang tak buat penipuan kepada kita, tapi abang membuat pemohon membuat pembatalan permohonan.
Okey. Kat sini menyelamatkan abang punya side ni. Okey, saya jawab. Okey, saya jawab soalan abang ni dulu ya. Okey. Jadi soalan ni sebenarnya apabila berlakunya aduan daripada pihak semboyan yang mengatakan kebanyakan pemohon mahu memulangkan isu memulangkan deposit, wang deposit. Jadi bila katanya ia berkaitan dengan isu pemulangan wang deposit, bermakna ianya di bawah pembatalan lah kepada pihak pemohon, kepada pihak kami. Betul? Okey. Sekarang ni saya sekarang ni abang sendiri tak boleh pastikan benda ni wujud tak wujud. Macam mana boleh terbatal tak? Kita sekarang ni kita minta pemulangan sebab kita nampak benda ni tak wujud. Kalau wujud, semua nak teruskan sebab semua nak rumah ni. Okey, abang jawab dulu bang. Okey, saya jawab soalan abang ni tadi. That's why yang mana saya dapat tahu, yang mana statement dan juga yang mana saya dapat tahu daripada pihak yang berkaitan, isu ni adalah pemohon minta memulangkan deposit. Okey, jadi saya seperti mana yang saya cakapkan tadi, saya pun tak boleh nak pastikan sama ada wujud ataupun tidak selagi tak dapat kunci rumah kepada pihak pemohon. So, ada pihak yang berkaitan yang ada kita uruskan. Okey. Okey, saya sambung Okey, abang cakap benda ni selagi tak dapat kunci tak tahu wujud tak wujud. Sedangkan diorang cek atas 565 pemohon, cek kat DPKL nama tak ada. Macam mana anda pastikan dia wujud tak wujud? Saya jawab soalan abang ni. Okey. Kami sudah sedia maklum dan kami telah diberitahu kepada pihak ejen yang mana berkaitan dengan pemohon. Okey, saya dah bagi tahu kepada pihak berkaitan yang pada pihak ejen yang adalah yang mana urusan yang dilakukan adalah sebagai, kita boleh katakan sebagai pintu belakang. Okey, jadi adalah sebagai pintu belakang. Betul. Sebab tu kami bagi tahu, cuma saya boleh bagi tahu pemohon yang mana yang melakukan yang dah lakukan untuk isu ni kita lakukan daripada backdoor. Selagi pada isu yang tak diselesaikan, tak dapat kunci rumah, that's why saya pun sendiri tak boleh nak katakan yang benda ni sama ada palsu ataupun tidak. Sebab itu juga apa tindakan yang kami dan saya lakukan pada hari ini untuk bagi statement dan juga keterangan yang berkaitan dengan pihak berkaitan, saya akan bagi. Itu sahaja. Okay, bang. Awak ni sebagai apa dekat DPKL ni? Awak ni sebagai apa dekat DPKL yang Saya jawab soalan abang. Dari satu, cover report untuk awak tu untuk apa? Sebab kita yang kena scam. Okey, baik, saya jawab soalan abang. Pertama dan kedua. Okey. Jadi saya jawab untuk soalan pertama abang ni, saya hanya sebagai orang pengantara yang mana menguruskan perumahan ini juga daripada ejen. Yang kedua, bukan DPKL lah. bukan. Saya tak pernah keluarkan statement yang saya daripada Dia ejen. berantaraan bang. Berantara. Sebab saya dengar awak daripada DPKL. Okey, Orang statement yang abang boleh salah. tolong kita orang. Mungkin statement abang salah. Bukan saya, memang semua orang cakap macam tu. Memang daripada DPKL, awak DPKL. Alright. Okey, soalan kedua, yang mana macam mana yang saya bagi tahu dan jawab soalan abang ni tadi. Report yang kami buat adalah untuk kesahihan statement yang telah saya keluarkan pada hari ini, dan juga yang mana saya akan keluarkan statement bank daripada pihak pegawai bank yang saya akan dapat berapa jumlah total yang telah diterima oleh pihak ejen iaitu penama Kamila. Okey. Saya jawab soalan. Okey. Berkenaan isu yang Cik ni cakap tadi, statement yang saya keluarkan tadi, statement ni sebenarnya saya terima lepas pada aduan yang pihak semboyan katakan pada pihak saya. Jadi that's why kita ambil pendekatan untuk pemantauan. Waktu mengambil duit pergi mana dan duit itu antar pergi mana juga macam itu. Kalau baru diimpek macam saya orang miskin nak impact mana? Okey, jadi saya jawab soalan abang kan? Okey. That's why tadi yang mana saya katakan statement yang mana kita buat pembayaran yang mana penerimaan yang saya terima daripada pihak ejen, okey, saya akan terima melalui online transaction. Okey, jadi macam mana statement saya bagi tahu kat abang tadi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang lain,
minta pihak pemohon berhubung kembali kepada siapa ejen yang berkenaan. Orang tipu semua. Nak tahu duit tu sekarang berada kat mana kan? Okey, saya jawab soalan abang ni tadi yang tadi saya tinggalkan abang kan. Okey, collection yang mana saya dah buat, yang mana kita terima daripada pihak ejen, yang mana saya katakan tadi dan saya nyatakan minimum adalah 1,500 dan maksimum adalah 3,000 daripada kita buat penerimaan daripada pihak ejen. Kita akan buat pembayaran kepada pihak berkaitan yang mana mengisyukan berkenaan skim perumahan ni. Okey. Berkaitan perumahan ni wujud atau tidak, seperti yang sedia maklum, sebab kita lakukan benda ni adalah melalui pintu backdoor untuk bahagian yang pintu belakang. Jadi saya tak pernah bagi tahu sama ada ianya wujud atau tidak selagi benda tu tak dapat penyerahan kunci. Saya nak tanya. Tadi dalam statement yang baca tu kata RM1,500 sampai RM3,000. Betul? Ada yang bayar RM4,000, ada yang bayar RM3,500. Okey, jadi saya nak buat report kat polis, selalu kita dapat RM3,000 je. Saya nak jawab soalan abang ni tadi. Okay. Yang mana ada, bukan katanya daripada pihak abang, ada juga yang beberapa individu yang cuba kontak saya mengatakan ada pembayaran RM3,500, RM4,000, RM5,000, betul? Okey, saya juga dapat statement ni daripada IO yang mana bagi tahu tentang benda ni. Okey, jadi that's why saya nak datang ke sini. Saya nak bagi penjelasan. Sebenarnya penerimaan duit daripada pihak ejen kepada saya seperti mana yang saya katakan tadi hanya RM1,500 minimum, dan sehingga pinjaman paling tertinggi RM3,000 mengikut jumlah yang diajukan. Okey, jadi saya jawab soalan akak tadi, yang mana sekiranya pihak pemohon tidak mendapat seperti mana pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak ejen daripada 26 Jun 2023 seperti mana yang saya katakan tadi dalam statement, yang dan akan saya buat kesahihan kepada pihak berkuasa, sekiranya tidak mendapat pulangan seperti yang ditetapkan, pihak pemohon berhak melakukan dakwaan ke atas siapa yang berurusan, pihak pemohon berurusan. Saya jawab soalan abang ni, pertanyaan abang ni. Pertama, apa jaminan pembayaran, dan yang kedua adalah lawyer datangnya daripada mana. Boleh jawab soalan abang ni. Okey, yang pertama, jaminan yang pertama adalah seperti mana yang saya katakan tadi, that's why saya perlu melakukan satu cover report yang mensahihkan kenyataan pada hari ini, dan kenyataan ini juga saya akan hantar kepada pihak semboyan untuk makluman. Okey, yang kedua sekejap yang kedua, pihak lawyer yang dilantik adalah daripada pihak saya, dan juga pihak kami dapat tahu juga semboyan pun akan lantik seorang lawyer yang mana akan menguruskan mana pengadu-pengadu yang betul yang mana yang datang untuk beraduan. Bagi saya tanya pula okey, statement yang awak buat tu seolah-olah kami yang salah. Pihak semboyan ada tak kita perlu satu wakil untuk hantar pula statement yang cakap statement dia bagi tu tak betul. Menafikan statement apa yang dia bagi. Menafikan. Maksudnya sebab ni tak wujud, kenapa buat report? Cover report untuk apa? Untuk diri safety. Dia cover report tu untuk kira pengesahan ni benda ni valid. Valid pada diri dia. Oh, betul dia bayar lah. Saya tanya orang bakar. Jadi pembayaran sampai akhir tu berapa tu? Kita nak tahu. Habis dah sudah lah. Ada dua orang tu. Cakap. Lepas dia cakap baru dua orang cakap. Sekarang ni kita orang terima borang.
Yang meresahkan kita orang ada nama dalam DKL. Tinggal tunggu kunci. Kita tahu daripada siapa. Daripada ejen lah. Kata daripada siapa Pak sekarang? Bumi Putra tak? Saya nak tanya awak tiga orang ni Bumi Putra ke? Awak IC merah. Okey, soalan saya nak tanya awak tiga orang ni Bumi Putra ke? Awak serius? Confirm awak Bumi Putra? Okey, tidak. Kalau kita awak tengok yang dekat depan awak ni semua, adakah ada orang ni ramai-ramai ni Bumi Putra? Lagi topik Bumi Putra ni. Bukan dari topik. Rumah di BKL ni, rumah orang B40 orang yang susah. Orang Sekarang ni skema ini yang layak. Mohon. Minta maaf cakap ya. Minta ampun Indonesia memang tak boleh. Ini untuk orang Malaysia sahaja. Betul tak betul? Am I right? Am I right? Ha? Betul ke tak betul? Am I right? Jawab dah. Sebab apa Syah? Sebab apa saya tanyakan soalan ni, kenapa dia Bumi Putra? Awak tengok sendiri berapa ramai Indonesia kat sini. Kami ni orang Malaysia, kami ni orang Bumi Putra, dia tindas. Tahu tak? Kenapa orang-orang Indonesia ni boleh mohon? Korang ada otak tak? Boleh pakai tak? Yang minta ni bukan Syah. Syah ni dia orang atas. Korang yang minta pada semua dekat sini ni. Saya minta maaf sekali lagi. Okey. Sebenarnya ada isu yang lebih yang mana saya tak dapat tahu daripada pihak ejen. Sebab tu kenapa Syah tak bincang dengan ejen dulu sebelum jumpa dengan kita orang. Sekarang ni bila kita akan di Syah pun tak ada jawapan. Okey, faham. Okey. Sebab tu macam mana yang saya bagi tahu dan saya keluarkan kenyataan pada hari ini, saya tak nak berpihak pada sesiapa. Okey, saya tak nak nanti pemohon akan kata saya berpihak pada ejen. Sekarang ni Syah, macam ni Syah. Kami ni semua, saya dah cakap dengan pihak semboyan daripada awal lagi. Okey, sebelum tu boleh tak saya minta maaf. Sebelum tu boleh tak saya tanya, ada tak pemohon yang dekat sini berurusan selain daripada ejen kat depan ni? Ada Hashim. Okey, untuk Hashim, dia adalah bawah ni lah. Betul tak betul? Jadi saya tanya dengan Hashim dengar dulu. Jadi saya dah tanya kenapa Hashim tak turun. Jadi kakak berdua ni cakap, dia kata Hashim tu tak ada terbabit. Dia hanya ejen, betul tak betul? Babit tapi langsung yang mampus. Dia sebagai ejen mau ejen, dia dah jadi MLM dah sekarang. Orang buat rekod, dikatakan IC korang dan digunakan untuk rumah. Itu sahaja. Bukan diteruskan So mana akan datang yes, selepas daripada tarikh tu, lepas daripada tarikh tu, anda kata ada berlaku register ke apa, korang pergi terus buat report. Awal report pada venue kepada hari ini. Akan berlipat je Pak, awak sini. Saya kalau nak kena dakwa, duit kami macam mana?
Betul lah dia kirakan cairan resepsi. Faiz. Confirm dia cakap. Yang mana isu abang bagi tahu tadi, kenapa secara berperingkat kami terima pembayaran daripada pihak ejen juga berperingkat. Jadi satu lagi pihak saya pun tak ada masalah untuk keluarkan pembayaran. Cumanya melalui bank pun kita minta untuk check statement ambil masa 21 hari maksimum. Jadi saya harap pihak mohon faham lah. Terima kasih. Kalau nak ikut statement korang yang ke 21 hari, yang kami yang ada statement ni, yang cek kami punya statement, kami boleh bagi exit time. Cari refund saja kami punya duit. Tunggu lagi duit dah ada. Saya minta maaf. Abang kerja abang. Bagi abang. Jadi disebabkan isu yang jadi hari ini, sebab tu saya minta untuk pihak bank keluarkan balik statement yang kita nak tengok value tak value daripada pihak ejen. Sebab tu lah, jadi ejen sekarang ni yang mana supaya ada 3,000, saya tak nak nanti diorang pemohon kata 3,000 ni atau 4,000 ni direct kepada pihak saya. Saya tak nak macam tu. Jadi sebab tu saya akan keluarkan satu statement bank yang mana saya akan statement ni pula kita akan serahkan kepada pihak lawyer yang akan buat perkiraan untuk pembayaran balik. Saya akan refer pada nama yang telah dihantar yang seramai 565. Okey, saya jawab sekiranya sesiapa yang buat pembayaran melalui cash by hand tanpa ada bukti. Okey, tanpa ada bukti, saya sendiri yang akan buat perkiraan. Sekiranya tak ada, saya sendiri yang akan bantu untuk pihak pemohon untuk dakwa pihak yang berkaitan. Sebab kenapa saya cakap macam ni? Sebab pihak saya buat pembayaran kepada pihak ejen ni. Saya tak nak isu pihak ejen tak membuat pembayaran kepada pihak pemohon. Okey, jadi saya sendiri akan mohon maaf. Dan akan mohon maaf saya dan saya perlu hantar kepada pihak berkuasa untuk semakan. Jadi sebab statement kita akan ada dalam 565 pemohon. Jadi kita nak make it clear dengan 565 pemohon. Faham ya? Ejen kata 6 bulan kita kena menunggu. Lepas tu dia ambil nama yang fake kat kita orang. Syah ambil dan Syah bayar kepada pemohon. Itu saya faham. Dari segi ejen apa yang diorang makan, sila pulangkan tak berapa scan pun. Bukan masalah duit ni tau bang. Rumah yang dia jadi tu. Kau masalah duit. Sekarang saya nak minta pulangkan ni kepada ejen. Saya rasa tak ada apa-apa soalan dan lepas tu saya nak tanya, yang ejen cakap kalau nak rumah siap aircon, siap tabletop, siap dengan apa lagi, penambahan dia kata benda ni memang benda kita tak ada. Dia dah tahu benda ni tak ada. So baru-baru ni bulan 2 dia masih terima lagi duit sebanyak 3,000 bulan 2. Mak saya kena. Ada kundang sini saya. Kawan sampai sekarang Pak Hashim sekarang mana yang dia cerita ni yang saya tahu duit yang dia dapat dia akan serah kepada Mia. Jadi lu kata Mia jangan.
Diam lah. Hashim, sekarang cerita dia duit yang korang bagi pada Hashim. Hashim memang contoh, kau bayar dekat Hashim 3,000. Dapat dekat dia 2,500. Hashim ambil 500. Datang dekat dia pula, dia bagi pula kat brother ni 2,000 saja. Dia ambil 1,500. Ada ambil 1,000. Faham tak maksud saya? Jadi, Hashim punya tanggungjawab akan jatuh pada dia. Okey, clear Pak tu. Okey, brother depan sikit. Okey, sekarang ni ni rumah saya. Yang kata orang rumah saya ejen sekarang ni. Ha. Sabar awak, jangan berbual. Ini Hashim. Saya ambil sibuk dengan seorang. Seorang je. Semua kawan kita orang dia pun ada kat sini. Dia pun ada. Maknanya kita orang penting. Kenapa dia kata dia ejen padahal seorang? Tolong. Tak apalah. Dia nak lepas tangan lah tu. Yang mana ada dia nak lepas tombol dia. Dia nak makan isi. Kalau aku pun, aku bagian nak buat. Abang ni clear. Orang ni aku ejen juga ke? Abang makan dia lah. Macam yang Syah cakap tadi, dia akan bayar semua. Macam yang Syah cakap tadi, kalau kita orang bayarkan dia 1,500, dia akan bayar 1,500 juga, betul? Macam yang Syah cakap, dia kata kalau dia bayar, kita bayar kat dia 1,500, dia akan return balik 1,500. Okey, korang persoalkan, kita orang nanti nak bayar ke tak, betul? So, kalau korang nak tahu, macam kita orang cakap dekat dalam grup, duit komisen yang kita orang bayar pun ada juga dekat pihak Syah untuk bayar deposit meter air dengan meter api. Betul tak saya ada cakap? Sekarang, bila nak dapat duit daripada tersebut dan nak bayarkan kita orang, so kita orang tak ada masalah. Saya akan cairkan semua aset saya lah untuk bayar duit korang semua. Kita orang untuk perjanjian juga, nanti lawyer akan cakap lah macam yang Syah cakap. Kalau kita orang tak boleh bayar dalam tempoh yang dinyatakan, kita orang pun akan sedia didakwa. Yang kakak ni cakap, dia kata dia takkan dakwa pihak kita orang sebab dia pun tak nak berurusan polis, sebab dia tak nak duit pun dia tak dapat. Betul. Semua setuju macam tu, betul? So macam itulah kita orang come up with the solution yang nak bayar duit, nak cairkan semua aset apa yang ada. Okey, ada lagi tak soalan? Mia cakap ada dah bayar untuk meter air, meter api. Okey, tak silap saya lah. Kalau dah bayar meter air, meter api, maknanya rumah tu dah ada. Okey, betul? Okey, dengar dulu dah wujud. Okey, kalau dah wujud maknanya dah bayar, ada bil apa semua. Okey, kalau andai kata Mia cakap nanti akan ada isu, okey, sekarang ni duit tak boleh dapat full sebab kita dah tolak untuk meter air dan. Betul. Tak, sekarang ni pihak Syah cakap duit ni semua akan di-return. Benda tu tak ada isu So duit pun tak ada isu Okey. sebab diorang pun nak kita, abang ada bagi IC. Sekarang ni saya faham situasi abang. Abang takut nanti IC abang digunakan. IC abang digunakan buat extra ke apa. Saya dah cakap tadi, mungkin tak dengar. Kali ni saya pakai mic. Jadi apa yang abang perlu buat adalah report pada balai. IC saya dah bagi untuk permohonan rumah. Jadi saya nak buat cover report sekiranya ada apa-apa yang digunakan bermula hari ini, pihak polis tolong ambil tindakan. Itu saja. tak boleh guna nama dia lah. Tak boleh. Mula pada tarikh yang diorang mohon. Bermula daripada tarikh yang korang mohon. IC tu. Okey abang, sekali lagi bang. Saya nak jawab soalan akak tadi. Sekiranya dalam masa 6 bulan tadi, dalam masa 6 bulan tiba-tiba dia orang kata tak apalah, teruskan dengan dakwaan. Bila dia dah didakwa, kita tak berhak untuk minta, betul? Betul. Salah. Sebab saya dah bagi tahu tadi dalam statement, pihak saya pun akan bertanggungjawab. Jawab. Bagi tahu tadi. So sekiranya berlaku tidak pembayaran ni, kita dulu yang akan isu pada pihak ejen. Tapi masa tu boleh singkatkan tak? Sebab Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, pihak semboyan pun minta kita cepatkan. Dalam pada masa yang sama, kita akan cepatkan dan kita akan terus inform kepada pihak semboyan. Semua ni pengadu-pengadu ni tak kisah pun, saya rasa lah kan, tak kisah pun untuk diorang ni nak tunggu payment tu sampai
11-11. Sebenarnya tak ada apa. Yang kita orang marah sangat, yang ramai-ramai yang berhimpun dekat Al-Malik ini terpaksa throwback semuanya. Saya terpaksa cakap sebab benda ni saya pernah cakap dengan Aboy. Boleh tak saya ajukan soalan ni? So saya ajukan balik soalan ni. Daripada start kita orang dekat Al-Malik tu nak berjumpa dengan korang, korang minta 15 orang sahaja yang pergi ke sana. Okey? Antara 15 orang tu saya ada. Betul? Kamia? So sekarang ni kami ni bawa orang-orang tua tau, makcik-makcik. So sekarang ni kita orang ni datang dekat rumah korang ibaratnya serah tengkuk. Sebab apa? Korang dah buat report mengatakan yang korang ni nak cover report. Sebab kita orang ni datang 15 orang ni tak ada cover report. Kita orang ni ibarat datang kat rumah korang macam penjenayah. Tapi bila kita orang tanya korang, saya tanya Kak Mia kan masa tu, Kak Mia ada accept tak? Kak Mia kata saya tak ada apa, kereta pun ini, itulah ini. Betul? Kenapa Kak Mia menipu? Jap. Kalau korang boleh settlekan dengan kita orang masa tu 15 orang tu, takkan sampai semboyan. Okey, diam. Bagi aku cakap dulu. Sekarang ni bila kita orang semua dah sampai sini, mestilah kita orang keluarkan duit. Betul? Bila kita orang keluarkan duit, kita orang nak duit kita orang balik. Sama je macam kita pergi dekat lawyer pun, kita bayar lawyer juga. Betul? Cuma nasib baiklah, syukur rahmat Malaysia ni ada semboyan. Okey? Lepas tu Kak Mia boleh sound saya, Kak Mia boleh sound kita orang cakap apa? Semboyan ni itulah, inilah. Korang tahu tak? Saya bukan nak kata nak ni ke bukan. Semboyan ni NGO pendesak. Tahu tak? Kami gunakan NGO ni untuk minta duit kepada korang. So korang tak boleh nak tuduh, nak hasut yang lain. Semboyan ambil 30%, 40%, 50%. Lepas tu kami datang dekat situ. Saya bawa makcik, ada lagi seorang, ada lagi 4 orang makcik. Lari sampai jambatan. Saya lari pipi tangan makcik-makcik ni bayar mak saya. Korang nak kepung, korang nak bawa keluar parang. Nak parang kita orang yang datang 15 orang dekat Sungai Sincen. Betul tak? Betul? Kami ada. So ini kalau kami buat report macam mana? That's why saya cakap. Sebab tu saya cakap, kalau bincang baik-baik masa hari malam tu, benda ni tak sampai dekat semboyan. Bila kami datang tanya sikit-sikit polis, kau jangan lebih-lebih aku ke polis, kau jangan tanya lebih-lebih aku ke polis. Dia ni pun sama. Korang tahu tak kita orang ni orang Malaysia? Kau tahu tak kita orang ni Bumi Putra? DBKL punya rumah tu patutnya kita orang yang patut dapat, bukan orang Indonesia ni. Sekian daripada kakak perang kita. Okey, kak boleh kat depan Okey, dah depan pun dia. Kak semua. Okey, bagi dia akak tanya, dia jawab. Lepas tu kakak jangan dia jerit. Selepas daripada tu baru kita dah tanya jawapan, dah tahu jawapan baru kita hurray. Okey? Hurray. Nak tanya apa? Silakan tanya. Nak tanya. Okey, first kamu nak dengar permohonan maaf daripada dia, betul tak?
Okey, kita bagi dia buat permohonan maaf terbuka. Okey, yang mana nak tanya, silakan tanya. Tak perlu. Okey, saya Kamila binti Muhammad memohon maaf atas apa segala yang terjadi. Okey, sekian, terima kasih. Okay, brother, Okay, Assalamualaikum. Saya minta semua diam dulu. Kita nak bincang. Kalau kita provoke kat sini tak ada untung. Betul tak? Kalau semua hu-ha-wa, kita dah buat apa? Kita balik menang sorak. Betul tak? Ini saya nak tanya satu soalan yang pertama. Permulaan kronologi benda ni berlaku kerana Ila buat report dia ditipu oleh Syah. Okey. Sekarang ni ada benda tu ada 3 report. Report pertama dia report kedua dia tarik report, dan report ketiga dia tukar amount saja, ayat sama. Itu saya nak tanya, kenapa report itu dibuat atas penipuan dia ditipu oleh Syah? Jawab. Okey, untuk soalan brother ni boleh rujuk kepada IO yang ambil kes saya itulah. Yang first tu, kenapa ditarik ke apa tak ditarik? Seperti yang ditanya, kenapa ditarik? First, kerana saya tak membawa bukti. So, IO tu suruh tarik. Bila saya dah bawa bukti, dah print semua statement bank, bawa saya datang, buat report yang baru. Oman, apa yang dikata? Kosong bapak IO sekarang. Sokol IO tu. Dia orang tanya kenapa buat report dan dia buat itu. Soal dokumen tak lengkap. Orang tanya kenapa buat report atas Syah. Saya pun terima kasih untuk abang sebab saya pun dapat tahu juga, baru tahu benda ni yang ada report ke atas saya. Jadi saya cuma bagi pihak saya yang mana saya terima report ni juga, cuma saya nak penjelasan yang nyata. Okey, nak penjelasan yang nyata daripada pihak ejen kenapa benda ni berlaku. Betul. Okey, kalau katanya miscommunication, saya dah jelaskan miscommunication, tapi kenapa diisukan kepada saya? Assalamualaikum. Okey, selama ni kita tengok dia belagak kan. Dia cakap apa? Boyfriend dia orang kerja di BKL kan? Betul tak saya cakap? Betul tak saya cakap? Lagi satu, bila kita tanya pasal rumah, dia kata sabar. Kau jangan macam mana? Kita langsung tak boleh tanya pasal ni. Syah orang di BKL ke? Bukan. Habis siapa yang orang di BKL nya? Sebab yang dibanggakan Syah. Betul tak? Betul. Itu yang buat kita orang semua tak puas hati. Lagi satu, sebab apa orang marah? Ila. Sebab apa orang marah? Sebab korang bercakap kurang hajar. Korang tahu tak, pemohon-pemohon ni ramai yang tua daripada kau. So cara kau cakap tu memang kurang hajar. Sebab tu orang tak puas hati. Orang marah sangat. Kalau cakap elok-elok, orang tak marah. Okey, saya marah atas lelaki ni. Sebab sebelum dia mohon, dia dah bercerita kat orang yang saya scam. Kalau saya scam, kenapa dia nak mohon juga? Dia mesej saya. Itu soalan dia. Sekarang apa soalannya? Lelaki tu je fikir saya kurang hajar. Sebab dia mesej. Okey, habis sini Okey, atas nama dia saya tak pastilah yang baju hitam ni. Kalau siapa nama penuh? Okey, okey, yang terjadi tu selama ni aku minta maaf Yang lain tu nanti kita cerita luar. Okey? Maksudnya Engkau nak
orang tahu sebab apa kenapa aku bersuara? Sebab engkau dulu pernah cakap dalam grup, Wang mana Wang? Siapa yang ada dalam grup tu? Engkau sampai nak blacklist aku, nama aku semua kau nak blacklist. Engkau bangga sangat dia kerja di BKL, betul? Tapi dia pun bukan kerja di BKL. Engkau jangan fikir kau punya marah, orang punya marah. Aku fikir kita kenal orang tua engkau tahu tak? Abang engkau aku kenal. Itu je aku fikir. Kalau tak engkau habis. Itu je aku cakap. Engkau sampai nak blacklist nama aku, engkau cakap dalam grup, kau bagi malu aku, kau belagak. Kau nak cakap apa lagi? Okey. Abang Wan kita marah. Okey dah. Mana pergi duit 1,500 belen? Apa yang kau buat? Macam Syah cakap benda ni berperingkat. Setiap bos tu harga dia lain-lain. Kalau korang nak bertingkat cara aku buat rambut, pergi jumpa salon kawan aku salon tu jangan kau libatkan kalau tak ada bukti. Boy, macam kau aku cakap duit tu kalau Syah refund, apa akan refund kau? Kau sendiri jumpa aku kat depan tempat kerja aku Abang sabar. Bang. Bagi muka kat saya. Abang. Brother. Kurang ajar, sekarang ni kita nak set. Bro, kalau kau touch dia, sekarang ni kau boleh dapat duit kau balik. Tuan-tuan dan puan-puan. Abang, kakak. Bang, tolong duduk semua bang. Minta maaf semua, tolong duduk boleh tak? Saya sendiri yang nak cakap lah. Kalau pihak ejen macam ni berurusan, sepatutnya macam ni lah jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cadangkan kita bertenang. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, kita nak cari jalan penyelesaian. Betul? Sebenarnya saya dah berbincang dengan Syah Kak Mila ni dengan husband and wife, suami isteri ni pada subuh kemarin. Kita dah bincang waktu kita jumpa mereka di Kuala Langat. Setelah kita pergi ke Gombak, kita pergi ke Setapak. Setapak dulu ke Gombak dulu? Kita pergi Gombak, Setapak dan kita pergi ke Kuala Langat, baru kita balik ke Pejabat sampai subuh pagi. Dah ada cadangan penyelesaian. Cuma saya confirmkan balik supaya benda ni tak semalam cakap lain, hari ni cakap lain. Tapi apa yang saya difahamkan penyelesaiannya begini Tuan-tuan tenang, apa yang saya nak sampaikan Okey, kita ada 3 orang. Kita ada 3 ejen. Maksudnya 3 part lah. Daripada peringkat awal kakak ni dengan suami dia, orang yang pertama buat collection. Okey. Lepas tu pergi kepada Mila, Kak Mila ni adalah orang yang kedua buat collection. Lepas tu yang ketiga terakhir pergi kepada Syah. Cuma kita tak nak ceritalah lagi orang-orang yang di belakang-belakang, sebab yang paling penting yang nak kena bertanggungjawab adalah 4 orang ini. Jadi mereka pada peringkat awalnya mencadangkan supaya daripada Syah turun balik duit tu, payment deposit rumah tu turun kepada Kak Mila turun kepada suami isteri, baru turun kepada tuan-tuan. Tapi saya mencadangkan lain. Saya cadangkan biar dia bayar direct kepada you, setiap part by part. Cuma kita come out dengan settlement agreement yang lawyer akan buat, peguam akan buat, invoice untuk refundable. Maksudnya kita tak nak buat perjanjian yang boleh ikat pergi ke mahkamah. Sebab kalau ikat pergi ke mahkamah, tuan-tuan pun faham, bila melibatkan court case ni melibatkan duit yang banyak besar kan. Jadi takkanlah nilai 2,500, 3,000, 3,500 nak masuk court. Tak masuk akal nak saman orang untuk nilai macam tu. Jadi saya cadangkan untuk kita buat satu invoice untuk refund. Invoice ni supaya dia tak boleh lari. Kalau dia lari, sebenarnya kita memberi ruang kepada mereka untuk tidak report. Bila report, dia boleh pergi kepada 420 atau 137. Dan paling berat sekali adalah bila kita menawarkan satu produk yang tak wujud. Itu yang pertama. Lepas tu menawarkan satu produk yang tak wujud melibatkan agensi kerajaan. Jadi ini paling berat. Jadi
alhamdulillah kita berikan ruang kepada mereka kerana mereka nak cari jalan penyelesaian dan tuan-tuan juga nak duit balik. Jadi bila saya bincang dengan mereka dan solusi yang diberi, dan saya rasa benda ni mungkin boleh dipertimbangkan, yang di mana setiap daripada mereka ni, saya cerita contoh Syah ni dia terima duit 1,500, dia terima duit yang terakhir 1,500. Sebelum sampai kepada Syah ni dia ada 2 layer. Akak ni suami isteri dia pergi kepada Kak Mila, baru pergi kepada Syah. Jadi part by part mereka ambil komisen masing-masing. Okey. Lepas tu bawah Kak Mila ni dan juga bawah suami isteri ni dia ada small agent, bukan agent yang banyak lah. Saya ingat tak lebih daripada 20, betul lah? Tak lebih daripada 20 orang. Jadi kalau dia nak collect balik pada agent dia memang boleh sangat lah. Jadi cuma kita letakkan tanggungjawab ni sepenuhnya kepada dia. Jadi apa yang kita buat tuan-tuan, kita Syah menawarkan untuk pembayaran balik bermula daripada 26 Jun sehingga dia, sebab tuan-tuan register dengan dia daripada 2021, betul? Jadi sekarang ada dah 2023. Jadi dia minta tempoh masa tak kurang lebih daripada 6 bulan untuk bayar part by part untuk settlement untuk part tuan-tuan. Tuan-tuan setuju tak untuk part Syah ni? Dia bayar direct kepada tuan-tuan. Okey, setuju Okey. Setuju? Okey, setuju. Sebab macam ni, saya ada perkara yang saya nampak kita kena tunggu. Sebab apa? Pada peringkat awal tuan-tuan masuk pun ikut turn kan daripada 2021. Jadi saya rasa untuk jangka masa 6 bulan untuk Syah minta ni dengan amount yang mungkin melebihi 1 juta. Jadi saya rasa worth it dah, sebab dia ada proof yang ditunjuk pada saya. Dia ada bagi kepada third party yang kita tak boleh nak sebut, yang dia bagi yang orang tu berjanji nak pulang balik, sebab bila ini melibatkan nama-nama agensi dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk 6 bulan tu dia akan bayar berperingkat dan bayar direct kepada tuan-tuan. Kita akan siapkan settlement agreement saja, lawyer kita, tapi dia akan bayar direct kepada tuan-tuan. Contohnya kalau 1,500 tuan-tuan akan ambil balik 1,500 part Syah saja. Tuan-tuan setuju tak? Okey. Setuju? Tak setuju. Kami tak setuju lah. Kami macam macam mana? Macam mana yang kami bayar dia macam mana juga. Bukan, sabar. Ni lah saya nak cerita ni. Saya nak cerita ni, dengar. Ambil terus ada orang. Dengar. Sabar. Saya cerita macam tu supaya tak terlepas duit tuan-tuan. Kalau dia bayar part by part, dia bayar kepada dia, Syah turun balik duit tu kepada Mila bayar balik pada suami isteri, turun balik pada tuan-tuan. Takut tak cukup. Saya takut begitu. Jadi saya buat part Syah dia bayar direct kepada tuan-tuan. Selamatlah dulu 1,500. Okey, ini dengar selesai satu perkara. Okey, sekarang ni part suami isteri ni. Suami isteri ni berapa yang dia orang collect daripada tuan-tuan setelah tolak daripada Syah, setelah tolak daripada Mila, itu yang dia perlu bayar pada tuan-tuan, bayar direct kepada tuan-tuan. Come out juga dengan settlement agreement. Boleh tak boleh? Dia minta tempoh bawah masa 2 bulan. Boleh? 2 bulan bawah. Okey? 2 bulan bawah. Okey? Ini untuk part suami isteri ni. Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni part Kak Mila pun dia minta kurang lebih 2 bulan juga. Boleh tak boleh? Jadi bayar direct kepada tuan-tuan, kita come out dengan settlement agreement, maksudnya 3 perjanjian. Maksudnya kita akan datang dengan satu perjanjian tapi 3 nama ada kat situ pembayarnya. Maksudnya Syah, Mila dan juga suami isteri. Maksudnya siapa-siapa yang gagal, kita baru pergi kepada tindakan undang-undang. Tuan-tuan faham tak? Sebab saya risau kalau khawatir dia punya flowchart dia tu kalau turun hierarki daripada atas, takut dia memang kata nak bagi tuan-tuan nak penuh 3,500, tapi saya takut 3,500 nanti tak dapat seperti apa yang kita harapkan. Jadi biar bagi direct. Sekurang-kurangnya kita tahu part Syah selesai 1,500, part Kak Mila selesai RM1,000. Katakanlah part kakak suami isteri ni kurang RM300. Faham tak maksud saya? Jadi sebab tu saya buat macam tu supaya adil. Tuan-tuan dapat duit tuan-tuan balik, mana yang gagal kita akan pergi kepada buat report. Setuju tak? Setuju tak? Okey. Ya bang. Okey. Nanti duitnya yang 1,500. Okey. Tapi kan balance-nya ni akan bila. Berapa balance-nya macam
Macam ni, betul. Dia macam ni, bukan macam tu. Syah akan bayar, okey katalah pakcik saya bagi contoh 3,500. Okey, 3,500 ni macam mana perjalanan daripada peringkat awal pakcik bayar kepada suami isteri ni 3,500. Dia berikan kepada Mila 2,500. Contoh lepas tu Mila bagi kepada Syah 1,500. Maksudnya part by part dia orang ambil komisen 300 ke 500 ke 1,000. Contohnya begitulah. Jadi duit-duit itu mereka akan pulang balik apa yang mereka ambil. Walaupun di tangan ejen-ejen mereka itu tanggungjawab mereka lah. Kita tak nak dengar lah. Jumlahnya Sama. Lebih tak ada. Kurang sikit tak pasti. Kan? Saya kita tak tahu kan kadang-kadang. Sebab tu saya buat. Ya. Pembayaran dalam masa 2 bulan tu adakah serentak sekali? Tidak. Dia akan bayar berperingkat lah sebab 2 bulan kan ramai. Jadi mana yang dia terima duit dulu, kita tengok kan ada 565 orang pengadu. Betul tak? Dia mesti ada tarikh pada peringkat. Sebab tu kita nak clear dengan mereka mana pengadu yang paling awal. Kita akan bayar part by part macam tu sampai habis lah. Boleh tak? Setuju tak? Okey. Semua transfer. Saya mencadangkan mungkin pada peringkat awal tuan-tuan bayar kepada dia, ada yang melalui online, ada yang melalui tunai, betul. Tapi untuk buat kerja dengan kami, sebab kami mengikut, kita ada prosedur kita. Sebab kita melibatkan, you tahulah, kita pakai peguam, kita ada nama reputasi kita punya persatuan yang perlu dijaga. Kita nak bayaran balik, dia mesti bayar melalui bank account. Katakanlah nama akaun tu Fulan Yusof bin Azmi, mesti bayar balik kepada akaun Yusof bin Azmi. Boleh? Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Saya okey Kak. Saya buka 3 je Kalau orang yang bayar cash, pembayaran orang semua tak ada. Okey. Macam mana? Okey, dia macam ni. Saya faham. Bayaran tunai kepada dia tak ada bukti WhatsApp dan SMS, betul. Tapi saya dah bincang dengan mereka. Mereka takkan tak kenal orang yang bayar pada mereka, betul. Dia mesti boleh clarify benda tu. Kita harap dia tidak menolak lah, sebab kita dah cakap dengan dia. Sebab orang tu bayar pada you tunai. Jadi memang kalau ikut dalam prosedur, bayaran yang tidak dimasukkan di dalam akaun adalah satu benda yang tidak boleh dituntut. Tapi dia tahu siapa yang bayar. Takkanlah dia nak tipu tuan-tuan. Saya dah kata dengan dia, you kena bayar balik. You kena bayar balik walaupun tak ada. Sebab apa? Sebab ini melibatkan, ialah orang nak rumah. Yang kita faham kan kenapa orang nak ambil rumah di BKL ni, kerana apa? Kerana nak tak mampulah. Kita faham sewa rumahnya lebih murah dan sebagainya. Saya faham. Itu tak ada masalah. Itu akan di-clarify. Tapi janganlah tiba-tiba ada orang yang bukan wujud. Faham tak maksud saya? Saya juga kena bertindak adil. Walaupun kita dekat sini buat perkhidmatan, kita buat servis, tapi kita tidak boleh menyebelahi kepada perkara yang tak betul lah. Walaupun kita menawarkan servis, kita memang kita ada yuran dan sebagainya, tapi kita buat kerja clear. Kalau benda tak betul, tak betul. Kalau benda yang betul, betul. Sebab tak boleh tuntut. Contohnya tiba-tiba ada orang kampung datang 10 orang, saya pun bayar dengan similar ni. Janganlah begitu. Saya cadangkan jangan. Sebab bila you buat macam tu, dia melibatkan reputasi saya dekat persatuan juga dan rakan-rakan saya, tim saya. Boleh? Okey. Lagi 565 orang ni mesti kenal punya lah. Kalau saya pun pengadu beribu pun kadang-kadang kita jumpa pun kita masih mengenal pasti. Apatah lagi kita menerima bayaran duit daripada orang. Betul tak? Tak mungkin mereka tak kenal. Okey Kak, apa lagi? Datang balik kepada kita lah. Datang balik kepada kita dan kita panggil mereka. Tapi saya yakin mana yang dah buat bayaran secara tunai pada mereka, dia akan bayar balik. Sebab kita dah buat perjanjian yang you tak boleh deny lah. You kenal pasti. Cuma Syah hanya akan bayaran balik yang dia terima duit dalam bank account dia. Syah. Sebab kita pun risau juga. Contohnya kan, saya terima duit, saya tak serah kepada contoh. Jadi benda tu kita kena duduk dan kena clarify benda tu. Faham tak? Tapi kalau contohnya benda contoh saya tak tuduh contoh bang katakanlah 3,500 tu sampai pada abang ni serah pada Mila tak serah pada Syah. Bermaksud mereka dua sahaja bertanggungjawab untuk bayar duit tu balik. Faham? Okey. Ada lagi? Tak,
macam ni. Bila kita dah bersetuju dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, kita akan come out dengan satu settlement agreement. Bermaksud semua orang yang datang kena sertakan nama, IC dengan nombor account numbers. Maksudnya inilah yang kita akan come out. Maksud bila you dah terima bayaran balik, maksudnya kes ni selesai lah untuk part dia. Faham tak? Tapi dekat situ kita akan buat 3 layer. Satu, pembayaran melalui Syah, kedua pembayaran melalui Mila, ketiga pembayaran melalui akak ni, suami isteri ni. Faham? 3 pembayaran. Okey. Macam mana bang? Boleh. Kalau abang tak ada account, abang kena bawa contohlah isteri ke atau anak, kena datang sini, kena buat acknowledge. Saya tahu CDM. Okey, tak apa. Kalau begitu, abang yang bayar kan. Jadi maksudnya nanti abang panggil anak ke atau isteri yang ada pakai account number, datang kena acknowledge. Macam mana? Isteri jadi abang kena cari seseorang yang abang kena clarify untuk masuk ke account dia lah. You on your list. Oh, ada putih eh? Macam mana? Boleh. Sebab tapi abang kalau boleh nanti kena acknowledge lah dekat surat tu mengatakan you pakai account number ni. Sebab apa? Benda ni hari ni mungkin contohlah kes ni selesai dalam tempoh 6 bulan. Tiba-tiba ada berlaku tuntutan lagi 1 tahun 2 tahun lagi, kita tak nak macam tu. Maksudnya abang kena bawa dia untuk acknowledge lah dekat surat tu mengatakan abang pakai account number dia untuk menyelesaikan bayaran balik 3,500 ni contoh. Okey bang? Setuju. Okey. Nak tanya. Ada yang tanya, dan yang datang sini semua bayar 10%. Habis yang tak bayar 10% tu macam mana? Sebab ada yang kata tak nak bayar lah. Dia macam ni, saya jelaskan. 10% ni adalah satu minimum punya cost. Sebab kita pakai lawyer, kita kena bayar semua tu. Semua melibatkan technical team kena bayar. Saya rasa tak ada tempat yang ambil sangat sedikit 10% macam kita ambil. Jadi kalau dia tak nak buat dengan kita, dia boleh come out settle direct dengan dia, boleh, tak ada masalah. Sebab kita kena buat semua benda nanti, documentation nak kena buat agreement. Kalau tak ada benda tu, macam mana kita nak buat? Jadi kalau dia tak datang untuk setuju dengan 10% tu, maksudnya dia boleh pergi direct kepada Syah dengan Mila, boleh, tak ada masalah. Tapi nanti semua yang kalau direct dia, sebab tahu nanti boleh nak fokus tak ada 200 Betul, tapi itu terpulang. Kita tak boleh paksa sebab kita tak boleh paksa sebab cuma saya buat ikut prosedur. Cumanya maksud kata Yusof, kita nakkan secure. Sebab security, kalau you tak buat apa yang saya cakap ni, you takut you tak ada security. Tak ada security untuk benda ni. Dan yalah, kalau katakan benda ni terbatal, tak jadi, orang tak bayar, macam ni yang tuntut. Korang fikir senang je. Daripada awal, kalau semboyan tak keluar, ada komisi tak keluar. Bagi tu je, men. Tak. Saya tak nak keruhkan keadaan. Sabar kak ya, sabar. Dia macam ni, tuan-tuan. Kita ni macam saya sebut saya nak clear kepada semua kat belakang. Kita ni dekat sini, kita bergerak dengan servis. Dan servis kita, sistem kita takaful. Kalau ada kes-kes yang kita mendapat lebihan duit, kita tolong kepada kes yang lain. Ada kes yang kita tak dapat apa-apa, kadang-kadang kita tolong kes saja. Sebab tu kita punya servis cuma 10% saja. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana legal firm, pergi mana-mana consultant, saya rasa tak ada orang yang ambil seminimum ini. Kalau tuan-tuan pergi kat debt collector pun 30-40%. Tapi dia tak ada dengan lawyer-lawyer nak bagi dengan tuan-tuan. Ya. Boleh tengok.
kita lepas dah ada persetujuan, lawyer yang kena draft, bukan dan sebab hari ni bila contohnya dah selesai, kita dah ada persetujuan, dah ada tarikh semua, barulah kita come out dengan settlement agreement. Macam tu. Ya? Kena sign. Betul. Dia yang kena sign. Sebab you kena sign juga, tapi dia penting kena sign. Sebab apa? Sekarang ni kita tak nak dia jadi macam agreement yang macam tenancy tu. Sebab dia boleh saya tak nak sebut dah. Faham tak? Sebab kita nak pergi kepada yang kalau dia tak bayar, kita boleh pergi kepada CBT 420, kita boleh pergi kepada 137, jenayah penipuan terancang macam-macam lah. Jadi kalau dah ada agreement, susah sikit. Faham tak? Susah sikit. Sebab you bersetuju untuk dia bayar balik dengan tempoh masa-masa tertentu dan dia boleh drag pergi mahkamah. Siapa yang nak bayar open file sampai 3,000, 5,000, 7,000 pergi mahkamah untuk kes 3,000? Betul tak? Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, saya mencadangkan siapa yang datang, saya nak tanya, semua dah isi nama, dah letakkan IC number semua dah kan? Okey, tak apa. Kawan-kawan yang belum datang, yang mungkin jauh ke sebagainya, boleh juga datang dengan hantar nama, IC, alamat dengan nombor handphone. Boleh hantar juga kepada sini yang tak datang. Tapi kalau tak ada registration, kes-kes macam tu saya tak boleh nak buat apa-apa, sebab nanti saya tak boleh nak documentation kan dia. Tak boleh ya. Siapa? Ya bang. Bayaran itu dalam list ataupun orang pilih dari kulit satu. Macam mana? Bayaran tu by batch ke by list yang semboyan akan buat? Okey tak. Kita akan clarify dengan dia mana kan you all kan register. Katalah 565 orang ni register. Daripada registration ni kita akan clarify dengan dia orang mana yang terawal. Faham tak? Daripada 1 sampai 565. Jadi bayar ikut batch daripada awal, yang paling awal sehingga yang paling lambat. Macam tu. Ya, kita kena rujuk dengan ejen juga sebab tu tuan-tuan, dengar. Saya kalau boleh nanti sebelum balik berjumpa dengan pegawai kita, tulis tarikh bayaran yang you buat. Kalau boleh supaya dia tally tak, faham tak? Kita rujuk dengan dia, tapi kita nak tengok juga daripada tuan-tuan. Maksudnya katalah contoh abang tu 1 hari bulan 1 2021. Jadi kita tahulah daripada sistem tu, kita pergi print kepada Excel, kita dah tahu siapa yang paling awal, siapa yang paling akhir. Boleh? Okey, lagi melalui online you akan nampak dalam transaction history you, betul? Siapa yang tak berapa faham buat pakai CDM deposit, dia akan dapat slip transfer ni, betul? Siapa yang bayar tunai kena ingat sendiri lah kan, yang bayar yang tunai kalau tak ingat exactly tarikh, dapat bulan pun jadi. Faham tak? Itu saja. Okey, bila dah semua ni selesai, benda ni nak prepare bukan sikit. Ada 565 orang kan. Jadi sekarang ni list yang kita ada baru 286 orang. Jadi kita akan gerak dulu untuk agreement ni. Cuma kita nak clarify dengan tuan-tuan yang tarikh tu supaya kita bertindak adil. Dengan contohlah, tiba-tiba yang bayar 2023 baru bayar bulan lepas, contoh, takkan dia dapat awal kan? Dia kena ikut turn dia lah. Sebab tu kita nak hari ni siapa-siapa yang datang sebelum balik, tuliskan tarikh bayaran bila. Adinda tulis tarikh bayaran balik, bayaran bila kat bawah. Ya, dalam PC. Nanti saya minta kita punya admin siap cepat untuk tarikh bayaran tu. Okey? Kalau tak ada apa-apa, saya cuma nak tanya, kalau dekat sini siapa yang belum solat Zuhur, boleh ambil wuduk kat sini, boleh solat berjemaah. Orang laki-laki, perempuan boleh duduk kat belakang ni kalau nak solat sebelum sebab panjang ni. Sebab kejap lagi nak buat kerja lagi kat bawah. Kan? Nak buat kerja kat bawah, nak kena isi balik tu. Sebab nak kena tambah untuk tarikh you buat bayaran. Kena letak tu. Jadi kalau nak solat kejap lagi boleh solat, perempuan solat dekat sini, laki-laki solat dekat depan tu. Wuduk boleh ambil kat sini. Buat macam rumah sendiri. Dengar ni tuan-tuan, buat macam rumah sendiri tapi jangan bawa balik barang gym. Okey? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.